Assalamualaikum dan hai Ustaz. Hari ini kami dari Kumpulan 10 ingin mempersembahkan poster kami yang bertajuk Buli Cyber. Kami juga telah melaksanakan satu kajian untuk menyiapkan poster ini. Berikut adalah poster kami. Pengenalan. Buli cyber merupakan penggunaan komunikasi berasaskan teknologi termasuk telefon pintar, email, mesej segera dan jaringan sosial yang bertujuan untuk menimbulkan gangguan atau ukutan terhadap individu melalui mesej atau ekspresi secara dalam talian. Ia bertujuan untuk mengecam, mengganggu, memalukan atau mengukut mangsa melalui perkataan yang negatif, penyebaran maklumat palsu maupun perkongsian gambar atau video yang boleh menjatuhkan imej si mangsa. Seterusnya, mereka berpendapat melalui alam cyber tindakan agresif boleh dilakukan kerana dianggap sebagai ruang yang selamat untuk membalas dendam dengan menggunakan nama palsu di dalam sosial. Ia menyatakan bahawa laman sosial, telefon mudah alih dan teknologi lain digunakan untuk mengukut seseorang dengan menggunakan nama yang direka untuk menyebarkan kabar angin, menghantar mesej atau video yang memalukan, menambah fitnah dan lain-lain. Seterusnya, buli cyber merupakan satu masalah global yang memberi kesan negatif, terutamanya dalam kalangan remaja yang merupakan pengguna media sosial utama. Kajian ini bertujuan untuk melihat gangguan buli cyber dalam kalangan pelajar dan platform aplikasi yang sering digunakan pada masa kini. Generasi muda pada hari ini dengan mengusyukkan kepada corak ketidaksantunan dalam berbahasa serta ketidakpatuhan etika media sosial yang boleh membawa kepada jenayah buli cyber dalam kalangan mereka. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nora Alia Aisyah. Berdasarkan kajian kami mempunyai dua objektif utama, iaitu yang pertama, mengetahui kekerapan buli cyber berdasarkan jenis-jenis aplikasi media sosial yang terkini. Yang kedua, mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh mangsa buli di dalam kalangan pelajar MSU. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Huda binti Zamari. Jadi saya akan menerangkan apa itu metodologi. Metodologi ini merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul serta menganalisis data untuk menghasilkan bukti bagi sesuatu kajian atau lebih kepada merumuskan apa yang telah dikaji. Jadi untuk metodologi kajian ini telah dijalankan melalui kaedah borang soal selidik atas talian. Sebanyak 70 orang responden merupakan pelajar Management and Science University MSU di Shah Alam telah dipilih secara rawak. Sebanyak 9 soalan telah disediakan oleh pengkaji untuk menjalankan kajian ini. Dan akhir sekali, soal selidik ini telah direka dengan tujuan untuk mengetahui kesefahaman responden mengenai perbuatan buli cyber. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Tasita Madhavan, saya dari Kumpulan 10. Hari ini saya nak membentangkan dapatan kajian terhadap buli cyber. Kajian ini telah dijalankan melalui kaedah borang soal selidik atas talian. Sebanyak 70 orang responden yang merupakan pelajar MSU telah dipilih secara rawak untuk mengambil bahagian ini dalam tinjauan atas talian ini. Sebanyak 9 soalan telah disediakan oleh pengaji untuk menjalankan kajian ini. Soalan selidik ini telah direka dengan tujuan untuk mengetahui kesefahaman responden mengenai perbuatan buli cyber. Bahagian A mengandungi dua soalan tentang demografi responden. Soalan pertama adalah tentang jantina, soalan kedua adalah tentang umur responden. Bahagian B mengandung soalan selidik atas talian ini mempunyai 7 soalan dan bahagian ini memerihalkan mengenai pendapat responden yang mengenai masalah buli cyber ini.
Soalan pertama ialah respon daripada responden menunjukkan bahawa 69 responden menjawab ya bahawa mereka tahu tentang buli cyber, manakala satu responden menjawab tidak. Soalan kedua ialah dapatan daripada responden menunjukkan bahawa majoriti responden 60% menjawab ya kerana mereka sendiri atau kenalan mereka pernah menjadi mangsa buli cyber. Selain itu, 40% menjawab tidak, ia menunjukkan bahawa mereka tidak pernah menjadi mangsa buli cyber. Soalan ketiga iaitu majoriti responden sangat setuju berbanding dengan 17 nisbah 1% yang bersetuju dan 1 nisbah 4% responden yang tidak bersetuju. Menurut mereka, punca utama yang menyebabkan berlakunya buli cyber ini ialah penggunaan laman sosial yang tidak terkawal dan berlebihan. Sebilangan besar responden sangat bersetuju dengan kenyataan ini. Soalan seterusnya ialah soalan keempat. Hasil soalan selidik menunjukkan laman sosial yang sering digunakan untuk menjadi gangguan buli cyber adalah Twitter dengan peratusan sebanyak 34 nisbah 3%. Facebook berada di tempat kedua dengan 27 nisbah 1%, diikuti oleh TikTok dengan 24 nisbah 3%, manakala Instagram dengan 10%. Yang paling tidak popular adalah WhatsApp iaitu 4 nisbah 3%. Soalan kelima iaitu akibat seseorang menjadi mangsa buli cyber. Sebanyak 48 nisbah 6% responden menyatakan stres yang melampau sehingga menyebabkan kemurungan. Yang paling rendah adalah 1% responden menyatakan tidak akan menghiraukan segala kata-katanya dari pembuli dan juga mengunci diri di rumah akibat terlalu trauma. Soalan terakhir iaitu mengatasi buli cyber kalangan remaja. Pada era ini sebanyak 44 nisbah 3% yang tertinggi menyatakan membuat aduan di talian mencegah jenayah buli cyber ini. Yang paling rendah adalah 1%. Responden menyatakan tidak akan mengambil tindakan kerana pembuli telah memberi amaran. Terdapat satu soalan bonus iaitu tindakan terhadap seseorang yang membuat komen buruk atau tidak menyenangkan pada akaun media sosial. Responden menyatakan membuat laporan cyber terhadap orang yang memberi komen buruk. Responden tidak berbuat apa-apa dan abaikan seperti biasa. Seterusnya responden komen balik untuk membetulkan komen yang buruk, dan juga responden blog respon blog akaun pembuli itu. Akhirnya, banyak perkara boleh dikaitkan dalam tafsiran buli cyber. Ini berkait rapat dengan jenis-jenis buli cyber yang terdiri daripada beberapa bentuk dan cara. Terdapat beberapa jenis buli cyber seperti gangguan mental dan emosi, penyebaran berita palsu atau fitnah, penggunaan bahasa kasar, kesat dan sebagainya. Jenis-jenis buli cyber adalah seperti yang berikut. Pertama sekali, gangguan berterusan. Gangguan berterusan dalam maya membawa objektif dan kesan yang sama seperti gangguan berterusan dalam dunia sebenar. Pembuli meninggalkan mesej atau komen yang kasar, menghina atau mengecewakan secara berterusan terhadap seseorang mangsa. Contohnya gelaan seperti si gemuk, pelacur dan sebagainya. Seterusnya adalah poin kedua iaitu pemalsuan maklumat. Pemalsuan maklumat seperti fakta, foto atau video dilakukan untuk menjatuhkan imej seseorang. Maklumat tersebut akan disebarkan untuk tujuan menghina atau menimbulkan sesuatu isu yang mendatangkan impak negatif terhadap personaliti mangsa tersebut. Poin yang terakhir ialah pemberdayaan dan tipu. Penipuan berlaku ini
mendapatkan informasi peribadi melalui perbualan yang tidak ikhlas dengan seseorang individu. Kemudian pemberdayaan berlaku untuk menyebarkan perbualan tersebut tanpa kesedaraan dan keizinan individu yang terlibat. Tindakan ini bertujuan untuk memalukan atau mengecewakan mangsa tersebut. Itu daripada saya. Terima kasih. Hai semua, nama saya Azizul Hakim bin Marzuki dan saya akan membentangkan part saya iaitu diskusi tentang laman cyberbully. Okay? So disebabkan oleh penggunaan laman sosial yang bebas dan tidak terkawal, maka terjadilah cyberbully yang meluas di kalangan remaja kita di seluruh negara maupun di pesada dunia. Okey, berdasarkan kajian yang kami lakukan, antara laman sosial yang kerap digunakan adalah Twitter, Facebook, Instagram dan TikTok pada era ini. Ini adalah contoh-contoh aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh remaja-remaja pada zaman sekarang untuk melakukan jenayah cyber ataupun cyberbully. Okey. Poin yang ketiga, berdasarkan kajian kami juga, bilangan peratus iaitu 98.6% pelajar MSU mengetahui apakah itu cyberbully. Dari kajian kami, dari apa yang saya lihat daripada kajian yang kami lakukan, kami pasti bahawa setiap pelajar MSU pernah melalui ataupun pernah melihat cyberbully yang terjadi kepada diri mereka maupun kepada orang-orang yang di sekeliling mereka. Okey. Walhal, berdasarkan kajian kami juga, bilangan peratus terhadap umur di kalangan pelajar MSU adalah 57.1% dari anggaran umur 21 hingga ke 23 tahun. Macam kita sedia maklum, cyberbully ini boleh berlaku pada umur-umur yang tertentu. Tapi pada masa sekarang, cyberbully tidak mengira umur maupun tidak mengira tua ataupun muda, kerana orang-orang yang melakukan cyberbully ni adalah terutamanya dari kalangan yang muda, daripada kalangan sekolah pun ada. Okay. So malahan Malaysia juga berada di kedudukan yang ke-6 dari 28 negara yang mencatatkan kes buli cyber terbanyak di seluruh dunia pada tahun 2018. Okay, ini adalah berdasarkan kajian yang kami lakukan terhadap topik yang kami lakukan, iaitu jenayah cyberbully. Okay, so that is all from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afliana Anissa binti Mahathir daripada kumpulan 10 dan saya akan membentangkan implikasi terhadap buli cyber. Gejala buli cyber ini mempunyai implikasi segera dan meluas, memandangkan serangan pembuli boleh berlaku selama 24 jam sehari dengan kapasiti yang luas. Hal ini berbeza dengan buli secara tradisional yang dilakukan secara bersemuka. Buli cyber juga menyebabkan kebimbangan yang unik kerana ia berlaku secara berterusan, kerana penggunaan teknologi membolehkan komunikasi berlangsung selama 24 jam. Jadi, hal ini menyebabkan pembulian ini boleh berlaku tanpa henti dan mengakibatkan kesukaran kepada mangsa buli untuk mendapatkan perlindungan. Okey, seterusnya gangguan buli ini adalah kekal di mana maklumat yang dikongsi melalui sistem elektronik atau internet ini kebiasaannya akan bersifat kekal dan terbuka. Oleh yang demikian, sebarang perkongsian negatif dalam laman ini akan sentiasa menghantui mangsa buli. Hal ini mendatangkan trauma yang berpanjangan buat mangsa buli dan melupakan kejadian buli ini akan menjadi lebih sukar. Tambahan itu juga, buli cyber sukar untuk dikenal pasti kerana buli ini tidak berlaku di depan mata. Dan biasanya mangsa buli sukar untuk berterus terang tentang kejadian buli yang berlaku kerana merasa terhina akan stigma sosial. Jadi ingin ditekankan di sini, gangguan buli cyber kepada mangsa dapat dibahagikan kepada implikasi terhadap emosi, fizikal dan mental. Antara kesiannya adalah depresi, kemurungan, perbuatan melukakan dan mencederakan diri sendiri sehingga akhirnya jika tidak dibendung akan mengakibatkan bunuh diri.
Implikasi fizikal kepada mangsa pula kemungkinan akan menimbulkan masalah gastrosis seperti sakit perut, muntah dan ulcer perut akibat gangguan pada pola makan dan tidur. Hal ini menyebabkan mangsa akan sentiasa merasa penat dan kelelahan. Oleh yang sedemikian, masalah buli cyber ini perlulah ditangani dengan segera. Semua pihak haruslah duduk semeja untuk memastikan buli cyber tidak berlaku di Malaysia. Pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau SKMM perlulah sentiasa memantau aktiviti yang melibatkan buli cyber di media sosial supaya buli cyber ini dapat ditangani. Selain daripada itu, ibu bapa juga perlu memantau penggunaan internet oleh anak-anak supaya mereka tidak terlibat dalam kegiatan buli cyber. Seterusnya, pengguna internet juga perlu bertindak pantas untuk melaporkan kejadian buli cyber kepada pihak SKMM supaya pembuli cyber ini dapat dibawa ke muka pengadilan serta tindakan keras dapat dikenakan. Sekian, terima kasih. Terdapat beberapa cadangan untuk mengatasi gangguan buli cyber. Yang pertama, mangsa hendaklah memberanikan diri dengan memberitahu pembuli untuk menghentikan gangguan tersebut. Pembuli tersebut boleh jadi rakan sendiri, bekas rakan dan sesiapa sahaja yang mangsa kenal. Di samping itu, ibu bapa juga harus berusaha bertanyakan apa yang berlaku dan menenangkan mereka kerana mereka sangat memerlukan sokongan daripada ibu bapa pada waktu itu. Dengan meluahkan perasaan ini terhadap mereka, mereka akan mendengar dan memberi sepenuh perhatian kepada anak-anak sekaligus membantu untuk menyelesaikan dengan melaporkan kes tersebut kepada pihak yang tertentu. Seterusnya, ibu bapa harus berusaha bertanyakan apa yang berlaku dan menenangkan mereka kerana mereka sangat memerlukan ibu bapa pada waktu itu. Dengan meluahkan perasaan ini terhadap mereka, mereka akan mendengar dan memberi separuh perhatian kepada anak-anak sekaligus membantu untuk menyelesaikan dengan melaporkan kes tersebut kepada pihak yang tertentu. Selain itu, ibu bapa boleh memasang aplikasi kawalan di gadget anak-anak. Aplikasi ini boleh membantu ibu bapa untuk mengawal dan memantau gerak-gerik anak-anak dalam talian, menyekat perjumpaan pembuli untuk mengganggu anak-anak serta mencegah mereka daripada melihat kandungan yang tidak sesuai. Di samping itu, mangsa hendaklah melaporkan kes buli cyber ini kepada pihak berkuasa. Hal ini supaya pihak berkuasa dapat mengenakan tindakan undang-undang kepada pembuli sekaligus memadamkan akaun mereka secara kekal atas kesalahan penyalahgunaan di media sosial. Cara yang terakhir ialah kerajaan haruslah mengadakan kempen kesedaran tentang bertanyakan buli cyber ini. Ia bertujuan untuk meningkatkan kesedaran para pengguna dan menekankan etika-etika berkomputer yang betul seperti menghormati pendapat dan privasi orang lain dalam media sosial. Dengan cara ini, kes buli di negara kita dapat dicegah dan dikurangkan. Selamat sejahtera, saya Leka, anak perempuan Armuga Murti. Hari ini saya membentangkan kesimpulan. Berdasarkan kajian ini, majoriti responden di kalangan pelajar MSU telah memberikan kerjasama dalam memberi maklum balas dengan sangat baik. Penggunaan laman sosial tanpa kawalan dan berlebihan adalah punca utama berlakunya buli cyber pada masa kini. Oleh itu, kesimpulan yang diperoleh dari kajian ini adalah penggunaan internet dan pelbagai laman sosial jangan meluangkan banyak masa dalam alam cyber dan perlu mengambil langkah berhati-hati dengan rakan di alam maya. Jangan terlalu percayakan dan kongsi maklumat peribadi kepada orang di alam cyber ini. Akhirnya, gangguan buli cyber telah membawa impak yang sangat buruk terhadap individu, iaitu kemurungan, depresi dan ia juga membawa kepada perbuatan yang bunuh diri. Oleh itu, demikian, semua pihak haruslah memainkan peranan penting dan berganding bahu bagi mempanteraskan gangguan buli cyber ini. Terima kasih.